Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana fa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Pada penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah rahmatnya kita dapat bersama pada kali ini di dalam program Ilmiah An-Nur, dan insya-Allah pada kali ini kita akan mengadakan forum khas sempena sambutan Hari Guru Negara Bandar Darussalam yang ke-25 bagi tahun 2015. Dan insya-Allah pada kali ini kita akan membawakan satu tajuk yang sangat menarik, khususnya berkaitan dengan tema sambutan Hari Guru pada tahun ini, iaitu Guru Pemangkin Insan Berwawasan. Dan bagi membincangkan berkenaan dengan tajuk ini, kita telah mengundang dua orang ahli panel yang terlibat secara langsung dengan dunia pendidikan dan perguruan yang akan menghuraikan dan menjelaskan berkenaan dengan tema sambutan Hari Guru pada kali ini yang merupakan tajuk yang kita bawakan pada hari ini insya-Allah. Dan sebelum ingin saya memperkenalkan ahli panel yang kita undang pada kali ini, iaitu panel yang pertama yang berada di ujung sebelah kiri saya. Saya perkenalkan Yang Mulia Pengiran Dr. Hajah Nur Ashikin binti Pengiran Haji Patra, pensyarah Institut Pendidikan Sultan Haji Hasnal Bolkiah, Universiti Brunei Darussalam. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Dan sahlan, selamat datang dalam rancangan ini. Terima kasih. Dan panel yang kedua kita telah mengundang, ingin saya perkenalkan, iaitu Yang Mulia Dr. Ustaz Awang Haji Hambali bin Haji Jaili, Dekan Pelajar Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan. Assalamualaikum Dr. Assalamualaikum. Ada penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seperti yang kita ni maklum bahawa sambutan Hari Guru diadakan adalah bagi menghargai sumbangan para guru, khususnya yang berada di negara Darussalam. Dan profesion perguruan adalah merupakan profesion yang sangat mulia, dan di dalam Islam guru mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, seperti mana yang banyak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebutkan bahawa orang-orang yang berilmu yang merupakan guru adalah pewaris kepada para nabi. Jadi untuk memulakan perbincangan kita ni pada kali ini, ingin saya mempersilakan ahli panel yang pertama untuk menghuraikan secara ringkas berkenaan dengan tajuk kita, iaitu Guru Pemangkin Insan Berwawasan. Silakan dengan Dr. Terima kasih Tuan Pengerusi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Tuan Pengerusi, untuk menghuraikan tajuk tema Hari Guru pada tahun ini, iaitu Guru Pemangkin Insan Berwawasan. Sebenarnya untuk mendefinisinya tu, kita ni membuat satu tafsiran. Tafsirannya ni, guru menjadi pemangkin itu sendiri. Pemangkin itu ialah isim fa'il, maknanya berbalik semula kepada pembuatnya, iaitu pemangkin ialah guru itu sendiri. Jadi apa yang disebutkan sebagai pemangkin itu adalah satu komitmen yang terlalu besar, dan tajuk tahunan ini, tema pada tahun ini, Masya Allah, tanggungjawab seorang guru nampak begitu besar dia punya komitmen. Jadi apa yang disebutkan sebagai ia punya penerangan guru pemangkin insan berwawasan secara ringkas, tadi boleh sebutkan bahawa guru itu sebagai seorang perubah kepada sesuatu penggerak ataupun penggerak kepada sesuatu matlamat yang menuju kepada sesuatu kejayaan. Maknanya guru itu yang memainkan peranan yang penting
guru itu yang memainkan peranan yang sangat besar untuk menjayakan semua apa yang dilaksanakannya di sekolah untuk menjadikan insan berwawasan. Baik. Satu, insan berwawasan itu bukan hanya menjadikan pelajar itu sebagai pelajar yang cemerlang, akan tetapi juga sebagai pelajar yang mempunyai akhlak, pelajar yang mempunyai sahsiah dan identiti, dan juga menjadi seorang yang akan berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Jadi di sanalah tanggungjawab dan komitmen seorang guru itu yang akan memainkan peranan. Itulah boleh saya terangkan secara ringkas apa yang disebutkan sebagai guru pemangkin kepada insan berwawasan. Artinya mungkin dapat disimpulkan dengan Doktor bahawa guru itu adalah penggerak untuk melahirkan insan yang syumul, bukan saja berilmu tapi juga berakhlak dan mempunyai pakej-pakej yang menyeluruh sesuai dengan tuntunan agama kita ni. Terima kasih Doktor. Ingin saya mengajukan soalan kepada panel yang kedua, iaitu Yang Mulia Dr. Ustaz Haji Hambali. Kalau tani merujuk kepada sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi adalah merupakan insan yang paling mulia dan boleh dianggap sebagai pendidik yang paling agung. Sehingga disebutkan dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam bahawa sebaik-baik kurun itu adalah kurun di mana baginda berada, kemudian diikuti dengan kurun para sahabat dan juga para at-tabi'in. Dan ini menunjukkan keberkesanan pendidikan yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingin saya tanyakan kaitan dengan tema kita ni, seperti mana yang dijelaskan oleh pengiran doktor tadi bahawa guru itu sebagai penggerak. Jadi apakah ciri-ciri yang perlu ada pada setiap guru dalam usaha kita ni untuk membangun ummah ke arah kecemerlangan ini, dan kecemerlangan ini berterusan dan berkekalan dalam jangka masa yang panjang seperti mana yang pernah berlaku dalam sirah baginda sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz Doktor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin fa anqadhal hairin wa arsyadad dallin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hidayatan lis-shawab wa ba'd. Pengurusi dan juga rakan ahli panel. Jadi bila kita ni berbalik kepada persoalan yang diajukan oleh Tuan Pengurusi tadi mengenai dengan apa dia ciri-ciri. Tahu kata ni kalau saya macam beberapa biasa ataupun gemar memakai perkataan ciri-ciri ini, tapi kalau yang bagi saya yang lebih tepat ialah apakah syahsiah seorang guru yang boleh menyumbang seperti mana yang diharapkan di dalam tema kita ni pada tahun ini, iaitu guru pemangkin insan berwawasan. Jadi bila kita menyebut dengan syakhsiyatul muallim, apa yang perlu ada pada diri setiap muallim itu. Kalau kita melihat seperti yang disebutkan oleh pengurusi rakan oleh panel, sememangnya makam ataupun kedudukan muallim ataupun guru itu adalah satu makam yang tinggi. Jadi disebutkan tadi oleh Tuan Pengurusi bahawasanya mereka itu adalah ulama dan ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan kalau kita melihat pun Al-Imam Syafi'i rahimahullah pun mengangkat kedudukan para muallim itu di dalam ungkapan katanya, qum lil muallim wa fihi tabjila kadal muallim an yakuna rasula. Bangunlah, yakni berilah penghormatan kepada muallim itu, guru itu dengan sebaik-baik penghormatan. Sebab kenapa? Kadal muallim an yakuna rasula. Hampir-hampir saja muallim itu, guru itu diangkat kedudukannya seperti kedudukan para nabi dan rasul. Jadi apabila sesuatu manusia yang diangkat kedudukannya yang begitu tinggi sehingga menghampiri kedudukan para nabi dan rasul, setentunya ia mempunyai sesuatu keutamaan ataupun kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia-manusia yang lainnya. Jadi bila kita melihat kedudukannya tinggi itu, setentunya ia memiliki sesuatu syakhsiah yang istimewa. Itu ciri-ciri seperti mana yang disebutkan oleh pengurusi tadi, iaitu kalau kita melihat di dalam banyak-banyak kitab ataupun perbincangan
ulama-ulama dalam bidang pendidikan, dalam bidang tarbiyah dan seumpamanya, banyak kita membaca penghuraian apakah syahsiah ataupun ciri-ciri yang perlu ada pada diri setiap muallim ataupun guru itu. Macam-macam lah kita menyebutkan perlu ani, berakhlak dan segala macam. Tetapi kalau kita boleh simpulkan di dalam kesemua pendapat-pendapat yang telah pun disebutkan oleh para ulama-ulama, pakar-pakar dalam bidang pendidikan itu, kita boleh menyimpulkan ataupun merumuskan ada 3 aspek sebenarnya yang perlu ada pada syakhsiah seorang guru yang hebat, yang boleh mendidik insan itu menjadi seorang insan yang berwawasan. Itu yang pertama. Syakhsiahnya ialah ia menjaga hablum minallah, ia menjaga hubungannya dengan Allah. Ini yang perkara yang asasi. Seorang muallim yang hebat ialah ia menjaga hubungannya dengan Allah. Kita menyebut dia menjaga dengan hubungannya dengan Allah, setentunya ialah mentaati segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Sebab seorang muallim itu sifatnya bukan hanya setakat mengajar ataupun mengarahkan ataupun sekadar memerintah, tetapi ia tidak melakukan hal ataupun perkara yang sama. Itu penting. Sebab kita takut kalau sekiranya berlaku bagi sesetengah guru itu, ia melihat guru itu hanya sebagai satu profession untuk mencari pendapatan dan bukan sebagai sesuatu tanggungjawab seperti mana yang disebutkan oleh ahli panel sebagai pemangkin yang satu perkataan yang cukup hebat dan besar. Artinya untuk kedua tani lihat tugas sebagai pemangkin itu, ia menanai menjadikan manusia itu sebagai insan yang sempurna. Jadi ia kena jaga dulu hubungannya dengan Allah. Ibadahnya kena bagus, solatnya kena bagus. Bagaimana seorang guru yang hendak mengajar anaknya ataupun muridnya itu untuk menunaikan solat, menjaga hubungannya dengan Allah, sedangkan dia tidak menjaga hubungannya dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita melihat pula dengan hubungannya dengan manusia, hablum minan nas. Dia kena jaga hubungannya dengan manusia. Bila kita menyebut menjaga dengan hubungan dengan manusia, kita perlu faham kedudukan sebagai muallim ini. Muallim ini ialah seseorang yang berilmu. Bila berilmu ini, sifat orang berilmu itu ialah seorang yang tawadhu. Dia tidak membanggakan diri. Walau manapun kedudukan kita, walau setinggi manapun pencapaian akademik yang kita perolehi, sama ada kita telah pun mencapai kedudukan mencapai kedudukan sarjana muda, sarjana ataupun doktor falsafah, ataupun mencapai kelas-kelas kepujian ataupun cemerlang yang tertentu, tetapi itu bukan sesuatu perkara yang harus dibanggakan. Hal ini ada disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Baginda ada menyebutkan dalam sabda baginda, la tu'allimul ulama litubahu bihil ulama. La tu'allimul ilm litubahu bihil ulama. Janganlah kamu mencari ilmu itu, kata Nabi, dengan tujuan untuk kamu berbangga-bangga di kalangan ulama. Jangan. Kita ni mencari ilmu bukan tujuan untuk berbangga-bangga di kalangan orang-orang yang hebat. Wala litumaru bihis sufaha, dan bukan juga untuk merendah-rendahkan orang yang bodoh. Bila kita ada ilmu, bukan ilmu itu dengan tujuan kita berbangga di kalangan orang berilmu. Mungkin kita mempunyai kelebihan yang tidak ada pada orang berilmu yang lain, ataupun jika bersama dengan orang yang kurang daripada kita, yang rendah kedudukannya, lalu kita merendah-rendahkan orang yang tidak mempunyai ilmu ataupun kedudukan yang sama dengan kita. Wala litumaru bihi sufaha wala tajtarithu fil majalis aw litasrifu wujuhan nas ilaikum, dan bukan juga dengan tujuan untuk kamu menonjolkan diri kamu di dalam satu majlis, ataupun supaya manusia itu apabila melihat kamu akan semua mengalihkan pandangannya kepada kamu. Itu pun bukan tujuannya. Artinya ilmu itu apabila ia diajarkan dan diperolehi, bukan ini yang menjadi matlamat dalam mencari syakhsiah seorang muallim yang hebat. Sebab jika ini berlaku, kata Nabi, maka apa akibatnya? Faman fa'ala zalik fannaru fannar.
Maka barang siapa yang melakukan yang demikian itu dengan tujuan-tujuan yang telah pun saya sebutkan dalam hadis tadi, iaitu untuk ia berbangga, untuk ia merendahkan orang yang tidak berilmu, untuk supaya ia menjadi tumpuan di kalangan manusia, maka kata Nabi, fannaru, maka api nerakalah yang mendapat balasan baginya. Jadi ini kita melihat dari segi aspek ia menjaga hubungannya dengan manusia. Kemudian yang ketiga ialah dari segi ia menjaga amanah ilmu itu. Okey. Bila kita sebut menjaga amanah daripada ilmu itu ialah seperti yang saya sebutkan tadi, ada orang melihat ilmu ini sebagai sesuatu yang hanya tujuannya untuk bersifat menjana pendapatan. Apatah lagi dalam konteks pada hari ini, kadang-kadang yang menduga citakan ilmu itu seolah sesuatu yang boleh dikomersialkan. Maksudnya dikomersialkan itu macam seolah-olah dia menjadi sebagai satu bidang perniagaan. Bukan lagi dilihat ilmu itu dari segi keberkatannya dan juga amanah untuk menjaganya. Maka bila ini berlaku, samalah juga jika tidak ada, maka syakhsiah muallim yang hebat itu tidak boleh diperolehi, melainkan dengan ia menjana ketiga-tiga ini, iaitu ia menjaga hubungannya dengan Allah, ia menjaga hubungannya dengan manusia, dan ia menjaga kehormatan ilmu itu dengan meletakkannya pada kedudukan yang selayaknya. Bila ini berlaku, insya-Allah terbitlah dan lahirlah syakhsiatul muallim ataupun ciri seorang guru yang hebat yang boleh mendidik anak bangsanya menjadi insan yang berwawasan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Artinya untuk menjadi guru yang pemangkin sebagai penggerak itu mestilah memiliki ciri-ciri seperti mana yang disebutkan oleh Dr. tadi. Dan kalau tadi perhatikan dengan keadaan zaman pada masa ini, dengan ada telekomunikasi dan juga perkembangan teknologi maklumat yang begitu pesat, sehingga ada ungkapan bahawa maklumat itu hanyalah di ujung jari. Jadi barangkali kalau dikaitkan dengan profesion perguruan, sejauh mana kita ni dapat mengimbangi perkembangan kemajuan ini dengan kaitannya dengan profesion perguruan, iaitu dari segi peranan dan sumbangan para guru dalam usaha kita ni melahirkan insan-insan yang berwawasan seperti mana yang kita ni hasratkan ini. Dan untuk itu saya mempersilakanlah panel pertama Yang Mulia Pengiran Doktor untuk menghuraikan mengenai dengan perkara ini. Silakan. Terima kasih Tuan Pengerusi. Baik. Kalau kita ni bincangkan mengenai dengan peranan dan sumbangan guru, khususnya dalam melahirkan insan yang berwawasan, berbalik semula kepada asalnya kata kerja pemangkin tadi tu. Jadi daripada pemangkin itu, guru itu akan menggerakkan anak murid itu secara berterusan, bukan menggerakkan macam bangun tak. Maksudnya di sana menggerakkan itu, menggerakkan daripada segi kognitifnya, emosinya, fizikalnya, semuanya secara balance, secara seimbang. Jadi di dalam menghasilkan sesuatu itu, menghasilkan pelajar yang macam itu, guru ini ia merangkumi sebagai pemangkin itu, ia merangkumi semua istilah macam yang diterangkan oleh Dr. Hambali tadi, sebagai seorang murabbi, sebagai seorang muallim, sebagai seorang pembimbing dan juga mursyid dan jadi implikasinya untuk mencapai peranan dan sumbangan itu berbalik semula kepada guru itu sendiri dahulu. Baik, implikasi yang pertama ialah persediaan guru itu sendiri. Reflect diri kita ni sebagai seorang guru. Adakah saya bersedia untuk menjadi seorang guru? Adakah profesion perguruan ini adalah pilihan yang terakhir? Adakah saya akan mengajar secara ikhlas? Adakah saya akan mengajar dengan berkesan? Itu dulu, reflect dulu diri. Baik, selepas reflect diri, kemudian barulah bersedia, adanya persediaan. Itu daripada persediaan itu physically, spiritual, emotional, dan di sana itu kita ni melahirkan sesuatu perasaan ataupun semangat untuk mengajar. Itu pertama. Bahkan bukan mengajar tu, mendidik, membimbing, merangkumi segala-galanya. Kemudian yang kedua,
guru ni terlebih dahulu sebelum ia mengajar, peranannya ia mesti mempunyai ilmu. Ilmu terbahagi kepada 3. Banyak-banyak kajian mengatakan ini dari segi ilmu perguruan. Pertama, apa yang harus dimiliki oleh guru ialah ilmu tentang isi pelajaran yang akan diajarnya. Maknanya content knowledge. Content knowledge ini mesti ada. Maksudnya, kalau ia akan mengajar mata pelajaran geografi, ia mesti tahu, arif apa mengenai dengan pasal apa geografi itu. Kalau mengajar pasal agama lagi tahap. Bukan hanya macam cacah-cabur saja mengajarannya. Baik. Content knowledge ni juga bukannya agaknya guru ni macam mentang-mentang ada textbook, lihat saja silibus, diajarkan saja berdasarkan silibus itu. Tidak. Tapi guru mesti menguasai ilmu tersebut. Jadi apabila untuk menguasai itu, guru itu diperlukan untuk menambah ilmunya. Maksudnya membaca daripada bacaan-bacaan di luar daripada buku teks tersebut. Kemudian apabila sudah menguasai ilmu tersebut, maka diaplikasikanlah kepada anak-anak murid itu. Kemudian ilmu perguruan yang kedua yang mesti diada pada seorang guru ialah pedagogical knowledge, iaitu ilmu yang berkaitan dengan ilmu pedagogi, pengajaran dan pembelajaran. Mesti guru itu tahu macam mana kaedah pengajaran. Yang memanglah kalau banyak-banyak di program-program perguruan memang selalu ada tu kaedah simulasi, kaedah demonstrasi, kaedah inquiry dapatan dan sebagainya. Tapi persoalannya macam mana guru itu boleh menerapkan, mengaplikasikan kaedah tersebut di dalam bilik darjah secara berkesan. Itu yang guru itu mesti mengetahui tu. Okey. Kemudian yang ketiga ialah professional knowledge, iaitu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu profesional, iaitu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ETC, kemajuan teknologi, bukan hanya WhatsApp saja macam message anak murid saja menggunakan WhatsApp saja, tidak. Tapi kalau boleh, guru itu biasanya kadang-kadang kalau diorang boleh mempamerkan blog diorang yang berisi isi kandungan, anak murid itu boleh bila-bila masa saja meretrieve, merefer balik semula kepada apa yang diajarkan pada guru itu melalui internet. Mungkin di sana macam ada yang diorang kan mempelajari secara sepenuhnya, mungkin guru boleh memberikan link sebagainya dan sebagai rujukan. Baik, kemudian ketiga-tiga ilmu ini menjadikan seorang guru itu menjadi seorang guru yang mahir. Mahir, mempunyai kemahiran. Jadi kemahiran mengajar bukan saja kemahiran mengajar, tapi dari segi aspek pendidikan, ia akan merangkumi kemahiran yang mendidik akhlak-akhlak anak murid tersebut. Mendidik akhlak-akhlak anak murid tersebut lahirnya daripada yang ketiga karakternya tu. Sebagai yang disebutkan oleh rakan panel, Doktor katanya sahsiah seorang guru itu. Baik, di antara sahsiah seorang guru itu ialah salah satunya ia menjadi guru itu sendiri menjadi qudwatun hasanah. Satu contoh yang terbaik kepada anak murid. Baik, kalau gurunya ni adalah seorang model, menjadi role model, insya-Allah anak muridnya itu akan berakhlak seperti akhlak yang baik yang ditunjukkan oleh anak murid oleh gurunya tu. Kemudian dari segi kegigihan. Ini penting ni. Peranan guru itu ia mesti gigih. Maknanya ia tak boleh give up macam dilihatnya dalam kelas 1 ada student yang indah berapa mengikuti pelajarannya, maka ia give up. Tidak. Jadi itu di antara peranan dan sumbangannya adalah hasil daripada apa yang dihasilkan oleh guru-guru tersebut. Implikasinya kepada pelajar pada masa itu nampaklah daripada sumbangan apa yang dihasilkan oleh guru itu. Jadi berbalik semula macam mana guru boleh menampakkan dan melihat kepada peranan dan sumbangan untuk melahirkan insan berwawasan. Kalau guru ini dulu mempunyai ciri-ciri tersebut, bukan ciri-ciri, maksudnya macam sahsiah dan kualiti sebagai seorang pendidik. Kalau dia mempunyai macam itu peranan kualiti pendidik yang begitu yang merangkumi segala-galanya, iaitu merangkumi ilmu, persediaannya, reflectionnya, kemudian daripada kepribadiannya, maka insya-Allah beliau akan dapat memberikan sumbangan
pendidikan yang berkesan, yang mana pendidikan itu tersebut boleh membentuk kepada insan yang